Orang nak buat konten, dia tu sibuk ambil makanan. Nah, untuk kau juga. Air. Oh, dah start? Dah start? Okay. We may start now. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang dah lama dekat aku punya channel, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Semoga urusan hampa dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmat Allah, dipermudahkan segala urusan. Tadi aku dah sebut Dah. Oh dah, okey. Kali. Tak apalah, 2 kali aku doa kat hampa. Lepas tu semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Kepada hampa yang baru singgah dekat aku punya channel, terima kasih juga sebab terdetik hati tu nak singgah dekat channel aku. Lepas ni share-share. Okay. Lepas ni share-share lah aku punya channel ni dekat orang lain juga. Alright. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. So hari ni macam biasa kita akan buat konten untuk Sister Puaka. So macam biasa dia sengkuang sebelah aku ni. Hari ni kita nak cerita pasal konten apa? I would like to share with you guys kisah tentang keseraman patung-patung di rumah. Oh, keseraman patung-patung di rumah Keseraman apabila kita Nak masuk ke? Keseraman apabila kita bela patung. Am I right? Ni. Ni kau patung. Tapi yang ni Ayah seram. sikit. Oh, dia cari bibir mai. Okay, cantik di dalam tu. Dah hakanya terajang aku. So, ya macam apa yang Nan cakap tadi, tajuk kita untuk hari ni ialah patung. Kenapa kita orang pilih tajuk patung untuk topik minggu ni? Kenapa kita pilih tajuk tu? Sebab baru terjadi dekat kawan aku dalam minggu lepas pasal kes patung ni. So macam benda ni fresh. Aku nak share benda ni dengan apa? Samsung ah. Samsung ah. Aku nak cakap apa? Sialah. Okay. So kalau kau pula, kenapa kau setuju untuk kita buat cerita pasal patung? Okay, bila Nan cakap nak buat cerita pasal patung, aku baru teringat yang aku sendiri pun ada pengalaman berkaitan dengan patung. Tapi pengalaman aku tu tak adalah panjang sangat. Cuma itulah yang membuatkan aku langsung tak ada patung sampai hari ni. Patutlah. Walaupun aku seorang perempuan. Perempuan? Dia risau. Alright, so sekarang ni kan, kau pernah dengar tak macam selalu kalau mak-mak selalu bising macam tak elok bela patung banyak-banyak dalam rumah ke apa. Ada mak-mak orang lain memang akan bising kalau macam ada patung. Kawan-kawan aku pun selalu cerita macam patung dia kena buang, patung dia kena itu, kena ini. Tapi aku sendiri ada patung. Aku mengakulah aku ada patung beruang yang very big, besar aku, you know round tu. Tu je lah. Macam kau pula? Aku pun dulu banyak juga patung. Kakak aku selalu beli kan. Maklulah anak bongsu kan, kakak semua dah besar. And aku pula masa tu aku tak reti tak nak main mainan budak-budak perempuan lain, macam mainan masak-masak ke apa. Aku kurang sebab bapa aku banyak dedahkan aku macam main mainan lelaki, macam pistol. Benda-benda yang mainan orang lelaki. So aku tak ada mainan-mainan yang complicated macam nak main-main, nak pasang-pasang rambut Barbie tak ada. Okay, faham. Aku pun tak ada. Barbie aku tak ada. So kakak aku ni dia tak apa nak suka lah bagiku main-mainan macam tu kan. So dia beli patung lah dekat aku. Tapi ceritanya mak aku tak suka benda-benda macam tu. Bak kata orang utara, mereka kata malaikat tak hampir dekat rumah. Malaikat tak masuk dalam rumah. Tak dekat pun dengan rumah. Tapi kakak aku dia ada satu habit. Dia suka letak anak patung dalam kereta yang gantung-gantung banyak-banyak.
Okay. dekat cermin. What kind of patung lah? Sebab kita ada Barbie yang macam manusia kan. Yang kita ada macam Patung. binatang beruang. Patung-patung comel, patung beruang apa semua Like tu. Po'oh. Macam Okay, tu. Aku pernah lah juga macam tertanya kan, kenapa kita ni tak boleh nak simpan patung tu. Okay. Apa penjelasan yang aku dapat, sebab patung tu menyerupai sesuatu benda yang hidup and dia bersifat lengkap, sempurna. Ada tangan, ada kaki, mata, hidung, semua ada. So bila benda tu lengkap, dia memudahkan urusan-urusan anasir luar untuk masuk dan mengelola. Yelah, mengambil alih, take over the patung. Itu ke punca dia? Itu punca dia yang aku dengar lah. Kebanyakan kalau aku dengar ceramah ustaz pun macam tu lah juga. Sebab malaikat tak masuk dalam rumah, benda-benda macam tu lah. Tapi ada juga yang aku dengar, dia pun kata, kalau lah kita dah nak buang, mungkin lah membazir ke apa kan, dia pun kata cacatkan benda tu. Gunting telinga sebelah ke, buang tangan sebelah Kira ke. unsempurnakan dia lah. So boleh. Salah tu. Sebenarnya kita ni memang tak boleh simpan patung dalam rumah. Kecuali kalau dalam rumah kita ada anak kecil, kotlah ada adik ke ada anak kan. So barulah kita boleh simpan patung dalam rumah. Tak kisahlah patung dinosaur ke, patung penguin ke, patung apa ke, hanya boleh disimpan untuk dijadikan bahan pembelajaran dengan mainan kanak-kanak yang umurnya belum akil balik lagi. So kita yang dah besar ni tak bolehlah simpan teddy bear untuk nak buat peluk masa tidur ke, nak buat perhiasan ke, memang tak boleh tau. Bukannya yang kita jenis simpan letak dekat atas. Sebab yang tu bila kita simpan, kita kadang-kadang ada setengah orang dia suka atur atas lemari kan. Yes, Dia buat perhiasan lah. Dia pun kata bila kita buat macam tu, dia menyerupai macam kita sembah berhala. What? Okay, so itulah cerita dia. So aku nak tanyalah, itu hanyalah anasir-anasir orang Melayu kita ataupun memang dalam Quran macam tu? Tapi dalam Quran aku tahulah memang kita tak boleh bela patung. Tapi yang aku yang kononnya anasir luar boleh take over tu hanyalah pendapat orang Melayu ke macam mana? yang tu aku rasa kemungkinan ada betul dia juga. Sebab kan benda-benda tu kan dia ada sekeliling kita. Dan dia akan, orang kata apa, manipulate satu-satu benda untuk membuatkan kita takut dengan dia. So masa tu kita punya iman dia tak tetap dah. Sebab kita dah jadi takut dekat dia kan. So Ika, tadi tu barulah kau nak bagi intro. Aku nak tahu juga kau punya pengalaman. Betul ke, pernah ke kau punya patung ni dirasuk? Patung dirasuk? Patung kena rasa. Ataupun something else lah. Okay, sebenarnya aku pengalaman dengan patung teddy bear ni memang ada. Tapi orang kata bagi aku tak takut langsung. Kalau lah kata tiba-tiba teddy bear yang besar tu berjalan ke apa, aku macam aku akan pergi gomol macam tu. So kau mengharapkan dia berjalan? Aku mengharapkanlah juga. Tapi pengalaman aku ada benda buruk yang berlaku dengan patung yang menyerupai baby. Yang ada bunyi tu. Aku cukup tak suka patung-patung macam tu. Termasuklah macam patung Barbie, patung yang lebih kurang macam Annabelle semua tu kan. Aku tak suka patung macam tu. Okay, so kisah dia, aku punya sepupu lah, dia adalah anak patung yang macam tu. So anak patung dia tu ada bunyi. Tahu tak dulu ya kita ada anak patung yang kita boleh buat macam anak kita, yang boleh bagi susu apa semua tu kan. Yang dia boleh minum susu sekali tu kan. Lepas tu dia kencing dalam pampers kan. So dia ada anak patung tu. Aku pun tak apalah. Aku tengok je lah main. Sebab aku tak tahu benda tu aku nak main macam mana apa semua kan. So aku tengok je dia main benda tu. Okay. So dia selalulah bawa pergi rata-rata. Kalau bawa pergi makan ke apa pun dia bawa. Dia buat-buat macam suap apa semua. So tak kisahlah sebab budak-budak kan. Sampailah satu hari tu, benda tu kan ada bunyi. Malam tu, seingat aku dia punya switch dah off dah. Seingat aku. Dia ada switch. Dia ada switch. Okay. Dia bukanlah tiba-tiba bercakap sendiri, tak, dia ada switch. Lepas tu malam tu aku dengar patung tu duk bercakap seorang-seorang.
Sekejap, sebelum tu aku nak tanya. Setahu kau, patung tu dia cakap apa je? Sebab setahu aku, patung ni dia macam ada certain word je lah. I love you, mami. Macam tu lah. Benda-benda macam tu lah. Tapi Simple word kan? simple word je lah. Dia tak ada bercakap. Okay, so malam tu dia bercakap apa? Dia cakap semua benda yang dia boleh cakap. Okay, Tapi dia cakap yang tak berhenti. So masa tu aku dah pelik sebab sepatutnya dia akan cakap bila kita buat sesuatu dekat dia. Maksudnya kalau kita bagi menyusu, dia akan cakap dia kenyang. Oh, betul. Lepas tu duduk sesaja, kalau kita tekan dia, baru dia akan panggil mami ke apa ke macam tu kan. Tapi tak, malam tu dia cakap, lepas dia cakap, lepas dia cakap. Lepas tu aku macam, siapa yang main kau ni? apa hal benda ni kan. So aku macam, lantak lah. Malam tu pula nak dijadikan cerita, sepupu aku tertinggal anak patung dia tu. So anak patung tu akan bersama-sama dengan aku lagi, right? Tapi malam tu aku dah cabut bateri dia. Dah cabut bateri guys, okay? Dah cabut bateri. Okay. Malam aku tidur seorang dalam bilik. Malam aku tidur, aku tersedak bila aku dengar ada bunyi benda gelak. Gagil lah. Lepas tu aku macam, apa benda pula yang gelak ni kan. Aku jadi macam tu lah. Sebabnya masa tu handset aku sendiri pun, kalau orang hantar mesej ke apa, bunyi baby gelak. Okay. So aku ingat ke handset aku yang bunyi. Tapi aku rasa macam bunyi ni pelik sangat. Masa tu aku tidur, aku menghadap dinding. Like, wait. Aku nak tanya, masa tu kau umur berapa? Darjah berapa macam tu lah. Darjah berapa kau dah ada handphone ni? Aku start pakai handphone darjah 1 lah. Oh, okay lah. Lepas tu masa tu aku pakai Motorola. Aku ingat lagi. Oh ya, Motorola zaman tu. Lepas tu aku macam, okey lah, aku dah jadi tak selesa kan. Aku nak pusing lah nak ambil handset aku. Sebab biasalah kita waktu tidur kita check handphone kan. So aku pusing nak ambil handset aku. Anak patung tu dia tengah duduk menghadap cermin. Sebab cermin dekat rumah aku ada satu cermin panjang dekat, kalau hampa tahu lah, ada satu almari baju yang dia punya cermin ada tengah-tengah. Tapi dia panjang daripada atas sampai ke bawah. Okey, tahu. Okey. Anak patung tu seingat aku memang aku letak atas meja. Atas meja yang aku letak barang-barang lah kan. Macam kita letak jam ke apa macam tu lah. Tapi masa aku pusing tu, aku nampak anak patung tu dia tengah duduk menghadap cermin sambil gelak. Dia macam tu. Dia gelak tak berhenti. Dah lah kau dah cabut bateri, Mat. Ya Allah, meremam. Aku jadi takut masa tu. Aku tak tahu nak buat apa. So macam aku pejam je lah mata, aku pejam macam tu kan. Okay, aku tertidur. Sampailah esok paginya, bila aku tersedak, aku bangun pada tidur, anak patung tu tengah duduk menghadap aku. Pula. Masa tu aku terfikir satu benda, takkanlah mak aku nak masuk saja-saja nak alih benda tu hadap aku. Lepas tu, persoalannya macam mana dia boleh pusing menghadap dengan aku? Dia bukan kepala yang pusing ke? Badan-badan sekali pusing ke? Badan-badan sekali pusing duduk menghadap. Lepas tu, aku jadi macam, aku terkejut masa tu. Aku check belakang dia. Aku ambil sebab dah pagi, kita berani lah kan. Aku ambil, aku check betul ke tak bateri dia tu aku cabut. Yes, memang bateri dia aku cabut. Pagi tu aku dah geram dengan anak patung tu. Aku cekik anak patung tu kan. Lepas aku cakap kat dia, Kau keluar ke setan. Ini kita kelakar ke cerita. Lepas tu kan, masa tu aku kan masa kita sekolah rendah kan, kita pergi mengaji kan. Betul. Lepas tu aku bawa anak patung tu pergi mengaji, Mat. Kan orang duk mengaji, budak-budak duk mengaji ramai-ramai tu kan. Aku bawa keluar anak patung tu kan. Biar aku terbakar kat sini. La ilaha illallah. Itu kau punya niat. Okey, tak apa, jalan. So aku bawa lah anak patung tu. So itulah yang aku fikir, aku bawa bagi mengaji apa semua tu kan. Lepas tu aku bagi tahulah dekat sepupu aku. Aku cakap dalam ni ada hantu. Macam tu je. Macam tu je. Bila dia ambil, aku cakap dalam ni ada hantu. Aku cakap macam tu je lah. Lepas tu untuk yang teddy bear, aku tak kenal, tapi mak aku kenal. Okay. Aku ada satu patung teddy bear Puff yang besar tu. Kakak aku beli kat Cameron Island. Okay, masa tu aku selalu pakai waktu tidur je lah. Tapi masa tu aku tak ada, aku pergi balik kampung kot rasanya. Benda tu dalam bilik je lah. Okay, mak aku ni
dia perasannya anak patung tu pusing sendiri tengok dia. Macam bergerak sikit lah tengok dia. Masa patung tu bergerak, mak kau nampak? Mak aku nampak. Kantoi lah, dia buat kerja tak clean. Tapi masa mak aku nampak tu tak adalah mak aku tengok dia direct. Mak aku kan tengah macam, okay, ni almari makeup lah. Patung tu duduk kat belakang. So kita nampak reflection. Oh, okay. Kiranya patung tu kalau ikutkan duduk straight. Tapi kalau dia nak tengok mak aku, dia kena mengiring sikit. So maknanya patung tu dia terpusing sikit. Lepas tu mak aku perasan. Lepas tu mak aku ni dia ada macam bad feeling pasal patung tu. And dia perasan yang patung tu selalu tengok dia. Dia ada perasaan macam tu. Lepas tu cerita dia, aku balik-balik aku tengok patung aku hilang. Tahu mak aku buat apa? Apa dia? Buang? Tak. Dia koyaknya patung tu. Dia ambil kapas dalam tu, dia buat bantal kat aku. Sebab dia fikir kau suka material baring atas tu kan. So dia Tak, dia rasa membazir kalau dia buang. So dia kata baik dia buang kulit patung tu je. Isi dalam tu dia simpan. Kalau aku fikir sekarang, kalau hantu tu nak duduk, dia duduk juga dalam kapas tu. Macam tu. Tapi dah, bantal dia tak ada tangan, kaki, mata dan hidung. Dia jadi pocong pula. Alah, risau. So itulah cerita aku pasal patung. And benda tu lah yang membuatkan aku tak berani dah dengan patung-patung yang menyerupai macam Annabelle, benda-benda tu semua. So aku rasa kalau aku ada anak perempuan pun aku tak akan beli kot benda-benda macam tu. Baiklah aku beli dia pistol ke apa, tak apa lagi kot. Biarlah dia jantan macam aku pun tak apa. Janji tak ada benda-benda tu dalam rumah aku. Tapi tak semestinya guys, anak kau tak main patung, anak kau macam jantan kan? Tak semestinya. Macam sekarang ni banyak permainan seperti congkak. Umpan juga. Wow, congkak. Kan? Aku ajak dia main monopoli je lah, boleh dia buat bisnes. Tak sempat mana nak jaga. Alright, so itu je lah kisah aku untuk patung. Okay, bye, habis. Teruknya. Tahulah payment sikit. Okay. So, kalau hampa nak tahu cerita pasal patung untuk side Keknan pula, jangan lupa masuk dia punya YouTube channel Keknan Judge. Weh, right. sengit tu kepala aku weh. Sengit tu. Okay. So, jumpa hampa lepas ni. Pergi masak Maggi dulu. Okay, bye. Betul, bye? Dah lah. Okay.